Perkara yang ke-10, muka surat 45. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ke-10, kesempurnaan rukuk itu ada 3 perkara. Ratakan belakang dan tengkuk, dan jangan meninggi atau merendahkan kepala. Yang kedua, letakkan 2 tapak tangan ke atas 2 lutut dan jarakkan antara jari. Ketiga, tumakninah pada rukuk dan dibaca dengan tasbih serta ta'zim dan tetapkan. Macam mana kita nak menyempurnakan rukuk itu? Maka Syekh Daud Fatani rahimahullahu ta'ala menyebut ada 3 perkara. Pertama, ratakan belakang dan tengkuk dan jangan meninggi atau merendahkan kepala. Belakang kena rata. Kita sudah tunjuk sebelum ni. Rata tu macam 90 degree. Oh, begitu. Rata. Dan tahu rata dan rata macam mana? Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a law wudi'a qadahun min ma'in 'ala zahri lam yuhraqa. Maksudnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau rukuk, sekiranya diletakkan mangkuk daripada kayu yang dipenuhkan dengan air di atas belakangnya, nescaya tiada mengenai suatu pun dari kerana bersamaan belakangnya. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya gambaran rata dan rata belakang ni ibarat kalau diletak mangkuk di belakang kita ni, air penuh bukan air setengah, air penuh. Air itu tidak melimpah keluar, maknanya rata. Dah tahu lah kalau boleh kita test kan, masing-masing test lah di rumah kan? Suruh anak kita letak di belakang air mangkuk lah, jangan setengah. Kalau setengah kompom tak melimpah, maknanya penuh. Tak boleh belakang ada masalah, problem. Kalau uzur nak macam mana kan? Tapi kalau yang tiada keuzuran, buatlah, ni kata sebut, maknanya cara kita untuk menyempurnakan rukuk kita. Kedudukannya belakang tu rata. Dan dalam masa yang sama, kepala tidak diangkat ataupun terlalu menunduk. Pernah kita nampak kan, kadang orang belakang sudah rata, belakangnya rata sudah, beginilah kan. Kalau dia rukuk tu rata sudah, tapi kepala dia terangkat sikit, ataupun kepala dia menunduk sangat. Bentuk rukuk yang sempurna seperti mana hadis Nabi SAW juga dari Abi Humaid, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a i'tadala wa lam yusayyib ra'sahu wa lam yuqanna'atu fawadha'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau rukuk, beliau membetulkan rukuknya dan tidak mencenderungkan kepalanya ke bawah. Satu, juga tidak mengangkatkan kepalanya di atas, serta menghantarkan 2 tangannya di atas 2 lututnya, seolah-olahnya mencangkukkan atas keduanya. Kan? Rukuk belakang kena rata, kepala pun rata, tidak naik ke atas, tidak cenderung ke bawah, maksudnya tidak dua ke bawah. Tangan kita pegang kepala lutut, dalam keadaan jari jemari itu buka.
bukan pegang betis. Ada setengah orang dipegang. Ada keuzuran, nak rukuk pun tak boleh. Uzur lain cerita lah, kan? Maknanya kita yang boleh buat, buatlah sempurna yang mungkin. Kita solat ni tuan-tuan, ni kira bila disebut begini berdasarkan dalil lepas semua, mana kita boleh tingkatkan lagi kualiti solat kita yang dulu kita tak tahu. Kadang-kadang kalau kita sebut ketika rukuk, di mana kau letak tanganmu? Ikutlah Ustaz. Kadang-kadang aku dipegang betisku, pegang paha, kadang pegang lutut, main kadang-kadang pula dia. Malah tak boleh lah gitu kan. Maknanya bila kita sudah tahu bahwasanya gitulah cara Rasulullah sembahyang, ketika mana kau rukuk, ratakan kepala tidak ke atas, pada kemudiannya kepala juga tidak ke bawah, tangan kita pegang kepala lutut, dalam masa yang sama menjarakkan. Mana kita jangan rapat, menjarakkan. Ini orang lelaki lah. Orang perempuan dia kena rapat, kan? Mana pegang lutut tu dalam keadaan rapat, kepak dia pun kena rapat, kakinya pun kena rapat. Itu orang perempuan. Kita orang lelaki ni kena renggang. Bila rukuk pun dalam keadaan rata tu, tangan kita ni sunatnya kita kena buka. Tapi kalau dalam keadaan kita berjemaah, memang disuruh oleh imam rapat-rapatkan saf. Ini dalam keadaan yang normal lah. Sekarang tak boleh lah. Imam sebut kata rapatkan saf, habis kita kena, imam kena marah. Tapi kadang-kadang ada juga tersasul imam. Saya ada mengimamkan solat Jumaat, tersasul tu. Biasa sudah kan? Luruskan saf, rapatkan saf. Tersasul tuan-tuan. Mungkin dah tahu lah jemaah pun dah, apa imam ni kan. Okey. Dalam keadaan kita rukuk, sunnah bagi orang lelaki buka. Tapi dalam keadaan kita berjemaah, mungkin agak rapat saf kita tu, tak perlulah buka. Itu sunnah sahaja. Takut-takut kita buka begini, berlanggar orang sebelah, tidak pasal-pasal kita boleh merosakkan, orang kata, kekhusyukan orang lain. Rukuk serta tomak ninah, ini bagi mazhab Syafi'i dia rukun. Jadi bila rukuk tuan-tuan, tomak ninah berhenti seketika dengan kadar apa dia? Tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu maknanya kita mengazim, mentakzimkan Allah Ta'ala. Itu kadar tomak ninah. Sekali cukup. Sunnahnya 3 kali dapat pahala. Kita sebut tasbih itu subhana rabbil azim wa bihamdi, itu pun sunat. Bila kita baca pula 3 kali, sunat lagi. Itu rahmatnya Allah Ta'ala nak bagi kita pahala lagi. Kita baca tasbih itu pun sunat hukumnya, baca 3 kali pun sunat. Jadi nak sempurna, bacalah 3 kali. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim. Tapi dalam kadar bacaan itu yang tepatlah. Kadang dia mau baca sampai 3 kali tapi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita dengar subhanallah, yang belakang tu dah tahu apa sudah. Bagilah sebut bagi tepat, agar kita sebut secara tepat, makna pun tepat, ya, sebab dia dalam bahasa Arab. Jadi tomak ninah pada rukuk dan dibaca tasbih serta ta'zim dan tetapkan. Itu kesempurnaan rukuk yang disebut di sini perkara yang ke-10